Assalamualaikum semua, kembali bersama video kali ini aku nak review satu lagi filem dari Indonesia. Filem ni dia menang banyak anugerah di Indonesia Film Festival pada tahun 2021, tahun lepas. Dan pada korang yang berminat, boleh tonton filem ni di Netflix. Filem ni berjudul Penyalin Cahaya. Filem arahan Rigas Banutija, seorang pengarah muda dari Indonesia. Dan filem ini juga adalah dia punya debut full-length filem. Filem pertama dia. Sebelum ni dia buat short film je. This one, full-length debut filem. Originally ditayangkan pada tahun 2021 di Indonesia. Dia tak keluar kat Malaysia dekat panggung. Tetapi pada awal tahun ni, 2022, filem ni ditayangkan di Netflix. Tapi aku tak tengok masa dia release awal tahun tu hari. Kan? Aku tengok baru-baru ni je. Sebab ada a few of you guys yang komen cadangkan aku untuk tengok cerita ni. Terima kasih atas komen-komen anda dan atas korang punya suggestion semua. Kalau ada lagi cadangan untuk aku tengok movie lain lepas ni, boleh komen kat bawah lagi. Dan filem ni macam aku cakap awal-awal kat intro, menang banyak gila anugerah di Festival Filem Indonesia pada tahun 2021. So as a debut filem, dapat banyak anugerah, dapat banyak penghargaan. Aku nak ucapkan congratulations to the director and to everyone yang terlibat dalam pembikinan filem Penyalin Cahaya ni. Filem ni kalau korang tengok kat Netflix, tajuk dia Fotokopier. Tapi tajuk dia dalam bahasa Indonesia adalah Penyalin Cahaya. For some reason, aku suka perkataan penyalin cahaya tu. Pada aku, dia so interesting. Just the word penyalin cahaya tu aku suka. Kita kat Malaysia ni, kita panggil mesin photostat kan. Gila tak cool. Penyalin cahaya very catchy pada aku. Cakap pasal tajuk tu, Penyalin Cahaya, terus terang aku tak dapat actually hubungan tajuk tu dengan cerita yang disampaikan. Dari segi metafora, dari segi langsung, dari segi tak langsung, pada aku tak banyak sangat connection tu. Connection tu mungkin ada, tapi dia agak sama-sama. Bercanggah dengan the movie itself yang pada aku sangat dark, sangat bold dan sangat unapologetic. Cerita dia bermula apabila seorang gadis bernama Suryani ataupun Sur yang percaya diri dia telah dianiaya dan dicabul oleh seseorang. Dan dia bertekad untuk merungkai dan mendedahkan siapakah si bangsat itu. Untuk aku, filem ni is very good movie. Very good. Tapi I wouldn't say it's a great movie. Dia just good. Pada aku, movie ni macam berada in between indie movie dan art house movie. Or maybe dia indie movie yang ada art house flavor. Aku dapat rasa yang pengarah ni nak buat satu filem tentang satu subjek yang serius. Tetapi dalam masa yang sama, dia make it easily consumable dan digestible. And I can say it's working. Para pelakon punya performance dalam filem ni, aku rasa semua okey. Kan macam watak Suryani ni, pada aku she's really great dalam ni. Yang lain-lain tu pun semuanya quite good, but not actually outstanding. Dia just good. Ada setengah emotional scene tu maybe it's not really hit the mark or target, but within the parameter lah. Dia tak go out to bad punya acting. Dia just okay, good, very good. But tak ada yang really macam amazed kan. Macam amazing gila. Tak ada lah, dia just okay. Sebab ada yang a bit overacting sikit kan. Honestly speaking lah kan, ada yang overacting. Tapi mungkin sebab watak-watak dalam tu dia involved dengan theatre play. So maybe dalam theatre kan dia macam overacting sikit masa dekat pentas tu kan. So maybe vibe tu terbawa-bawa bila diorang kononnya normal conversation. But aku okay. Overall, I have no complaint actually. Dari segi production, cinematography pun quite good. Aku suka. Aku dapat rasa dia punya authenticity tu. Benda tu satu benda yang aku really appreciate. And dia punya visual tu semua. Ada satu scene tu yang kawan Sur ni, dia pergi beli nasi goreng kan. Dan dia ada shot nasi goreng tu. I don't know, I like that shot kan. The decision to put that in the movie, dia bukan something yang dibuat tanpa sebab. And that type of detail aku suka bila ada dalam movie. Bila nak menceritakan satu kehidupan yang
bukan dibuat-buat. Don't know why, but aku suka that type of details. Dia menceritakan sesuatu. Dalam masa yang sama, filem ni juga dia berjaya menghidupkan suasana yang malap dan kabur, sealiran dengan apa yang dilalui oleh watak utama Sur ni. Watak ni dia rasa yang dia tertipu, dia confused, dia tertekan, macam the whole universe ni benci dia. So that type of atmospheric tu dia berjaya tonjolkan dalam filem ni. Dan ditambah pula dengan pemilihan music score yang pada aku sangat berkesan. Aku suka dia punya music score. Tapi dari segi logistik, dia tak berapa clear sangat kat situ kan. Aku tak dapat gambaran yang is it a small town kan, college dia ni kat mana, rumah dia ni kat mana, yang studio tu kat mana kan. Kenapa macam rasa semuanya macam berdekatan kan. So benda tu aku ada isu sikit lah, sebab dia break the immersion sikit untuk aku macam believe yang this is a real place kan. Tapi mungkin pengarah ni ada dia punya reason kenapa dia buat macam tu. Mungkin pada dia tak penting, tapi pada aku I need that untuk aku menjiwai the world yang dipaparkan. Dia punya jalan penceritaan actually tak berapa rumit sangat kan. Semuanya lurus. Penonton pada aku hanya perlu menunggu. Sebab dia punya writing, penulisan dia actually tak banyak bermain dengan penonton. Tapi pada aku, the actual story is not the most important thing. Sebab kalau kita teliti kan, dia punya cerita beat by beat, the way the story goes tu is not that satisfying actually. Kalau kita menginginkan benda tu, and the story tu make sense, kita akan rasa something yang kurang. Dan kita boleh nitpick like crazy. Itu tak kena, ini tak kena kan. Cerita dia at first tu macam cerita whodunit type of story kan, murder mystery type of story. Then dia become hackers crime drama with a sprinkle of psychological thriller. But towards the end tu, pada aku dia macam become a Me Too movement punya story. Kenapa aku cakap the actual story is not that important? Sebab pada aku perjalanan cerita tentang Sur ni, watak utama, dari mula sampai habis, most of it is a plot based to move the story. Dia tak ada a complete character arc tau. Dia tak ada nak stop sekejap untuk watak ni bernafas, untuk penonton mengenal watak ni dengan lebih dekat. Based on dia punya plot, aku faham dia punya kesulitan dia semua dan aku nak dia berjaya, obviously. Tapi filem ni macam tak berjaya nak letak aku in her shoes. Watak Sur ni, dia belajar benda baru, dia jumpa benda baru, new information masa dia buat penyiasatan dia tu. But along the way, she doesn't really change as a person. And watak dia ni macam one-dimensional character tau, which pada aku is not interesting as a protagonist. The underlying ideas yang movie ni nak sampaikan, pada aku is very good. It's very strong. Pasal eksploitasi, pasal korupsi, pasal problem with the social economy. Tapi message tu pada aku takkan lekat dekat minda penonton kalau kita hanya tunjuk some plakat tanpa ada emotional connection tau. Aku nak simpati dengan watak Sur ni kan, the main character. Ini cerita dia, dia yang dianiaya. Tapi aku rasa macam she doesn't let me. And the movie itself rasa macam tak nak aku punya simpati. All the movie cares is the plot pada aku. Watak Sur ni dia tuduh orang fake dia punya selfie kan. Turns out dia yang buat sendiri. Tapi lepas tu nothing really significant happen. Ya, ada macam 2-3 orang yang ditunjuk macam dah tak nak layan dia, but nothing really actually happen. Dia still boleh do dia punya penyiasatan. And sebab the movie want to move to the next plot. Dia hack other people's phone kan. It's a crime pada aku kan. But dalam movie ni tak ada macam repercussion. Just move to the next plot. Dia jumpa someone untuk investigate all this, bagi dia all the evidence, document. Tapi orang tu leak the document. Then what happened? No follow up tentang orang tu. Just move to the next plot. And then ada satu yang ditunjukkan yang mak dia actually percaya yang Sur ni dianiaya, which is supposed to be a big deal tau. And they set up something yang some new revelation. Pada aku lah kan. Again, nothing happen lepas tu. No follow up pasal mak dia.
Just move to the next plot. Dan ada cerita yang orang kaya yang bayar dia punya tuition, yuran dia kat kampus. Dan orang kaya tu parent of the bad guy. Okay, another interesting setup pada aku. Boleh create another side of conflict. But again, tak ada follow up lagi dah cerita pasal tu kan. Just move to the next plot. So plot-plot ni semua hanya untuk menggerakkan watak Sur ni untuk pergi ke mana. Dia bukan untuk grow the characters tau, yang organic dengan dia punya story, which is a bit let down lah for me. Filem ni dia ada feel like a character study movie. It's supposed to be a character study movie in my opinion, tapi aku rasa the filmmaker try too hard sampai dia sendiri macam lemas or lost in between all the ideas yang dia ada ni. And that's how I feel lah towards the end of the movie. But the fact that all the film industry community dekat Indonesia celebrate this movie, maybe I'm in the wrong. Maybe aku yang salah. Maybe aku yang tak faham. Tapi honestly speaking, aku rasa movie ni can do way better than this movie. But overall, I still like the movie. Don't get me wrong, okay? The movie is good. Aku still enjoy watching the movie. Apa yang aku kongsi tadi, just my personal opinion. Dan aku lagi sekali nak ucapkan tahniah atas kesemua kemenangan anugerah yang dikecapi oleh movie ni. Dan aku actually looking forward for the director movie ni next movie. Overall rate aku untuk movie ni 3.75. Pada aku dia tak sampai ke 4 lah, because of apa yang aku cakap tadi lah. It's not necessarily that's the fact, and that's my opinion je, bukan fact, bukan fakta. Remember that, bukan fakta, my opinion. Okay, right guys, terima kasih kerana sudi menonton. Harap korang enjoy dengan aku punya review ni. Jangan lupa kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum, kongsi di, ciao.